Ya, kita bersua kembali. Sudah pastinya tadi Faiz Syauqi berkongsikan berkenaan tentang untuk menyempurnakan wukuf pada hari Arafah, dan juga saya nak kongsikan selaras sabda baginda Rasulullah SAW yang berbunyi Al-Hajju Arafah, yang bermaksud haji itu wukuf di Arafah. Jadi ini penting untuk kita bercerita tentang Arafah itu sendiri, dan juga bagaimana hari Arafah itu amat penting dalam kita mengenal dan juga kepentingannya dalam penyempurnaan ibadah haji. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang kelebihan hari Arafah, saya bersama dengan yang berusaha Ustaz Nu'man Hani Jamil, penceramah bertauliah Mawib, untuk bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tidak terlalu awal untuk mengucapkan Selamat Raya Ailadha. Ya, Selamat Raya. Untuk Ustaz akan menyambut nanti insya-Allah difahamkan akan ke Terengganu dan juga ke Padang insya-Allah. Hari Arafah ini penting ya, yang juga disebutkan sebagai, mungkin digambarkan sebagai antara kemuncak bagi penyempurnaan ibadah haji. Jadi boleh dikongsikan sedikit latar belakang dan juga sejarah bermulanya hari Arafah itu. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Arafah ni dari sudut bahasanya, dia asal dari perkataan Arafah, pengenalan. Dia banyaklah orang kata sejarah ni ada khilaf ulama. Ada yang kata dia berasal daripada pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada yang mengatakan ia pertemuan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar serta Nabi Ismail. Nama Ismail, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tetapi dari sudut istilahnya, hari Arafah ini adalah sebagai salah satu daripada manasik haji, rukun haji bagi mereka yang melaksanakan haji, iaitu selepas bertolak daripada kota Mekah, mereka akan berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kan? Itu maksud di sebalik Arafah itu. Dan sebenarnya sejarah di sebalik Arafah ini adalah turunnya ayat yang terakhir kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, iaitu yang daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang potongannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, kan, ila akhir ayat. Maknanya hari ini telah lengkapnya agama, maknanya ayat yang terakhir, yang mana ketika ini apabila para sahabat semua duduk sekali bersembang dan bergembira lah. Oh, sudah habis Al-Quran, dah lengkap. Tetapi ketika itu Ibnu Abbas, salah seorang sahabat, diam dan sedih, tak seperti yang sahabat lain. Maka bertanya, kenapa sedih? Ibnu Abbas ni dia muda dan bijak. Dia kata sebenarnya apabila turun ayat yang terakhir, ini menandakan Nabi Muhammad SAW tak lama lagi akan meninggal. Kerana dia dah habis kerja dia. Jadi itu di sebalik hari Arafah. Dan hari Arafah ini mungkin saya boleh katakan, saya bagikan kepada dua lah. Yang pertama, bagi mereka yang melaksanakan haji, dan mereka yang tidak melaksanakan haji, apa yang kita lakukan pada hari Arafah lah. Di mana bagi mereka yang melaksanakan haji, seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak disunatkan untuk berpuasa, tetapi mereka akan wukuf di Arafah. Ada mungkin datang lebih awal sebelum tu, dan mereka duduk sampailah ke tenggelamnya, terbenamnya matahari lah pada 9 Zulhijjah tu lah. Dan dalam waktu hari Arafah tu diperbanyakkan doa, sebab mereka yang melaksanakan haji ketika berada di atas, ketika berada di Arafah, padang Arafah tu, mereka ada dipanggil dua kemuliaan, syarful zaman dan syarful makan. Kemuliaan masa dan kemuliaan tempat. Maknanya mulianya di tempat itu dan mulianya pada masa itu, maka mustajab sangat doa ketika itu. Dan bagi mereka yang belum berkesempatan ataupun belum mendapat panggilan untuk melaksanakan haji, apa yang kita boleh buat? Jadi apa yang kita boleh buat basically adalah dua perkara. Yang pertama, dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, puasa di hari Arafah, aku mengharapkan diampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepasnya. Jadi bagi mereka yang tak dapat melakukan haji, Allah bagi peluang kita boleh berpuasa. Jadi hari Rabu ni lah, dan boleh sama-sama kita esok lah, kita boleh berpuasa, dan insya-Allah untuk mendapatkan pengampunan 2 tahun. Yang kedua, apa yang kita boleh buat juga sama seperti yang berada di padang Arafah, iaitu kita boleh perbanyakkan doa, zikir dan sebagainya. Bila pada 9 Zulhijjah, selepas
tenggelam selepas zuhur sehingga terbenamnya matahari waktu maghrib. Banyakkan doa. Jadi itu antara secara ringkas tentang hari Arafah. Ya. InsyaAllah. Soalnya tentang untuk disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ada timbul persoalannya bagi hari Arafah itu sudah pasti jeda waktu yang berbeza antara kota Mekah dan juga Malaysia. Jadi untuk kita dalam konteks Malaysia ini pada tarikh dan juga waktu bila yang perlu diikuti untuk berpuasa sunat pada hari Arafah. Baik, ini adalah satu perbincangan yang bukan hanya berkaitan dengan hari Arafah tetapi juga ibadah lain juga. Di mana kita ada khilaf ulama. Ada ulama yang mementingkan tentang ketika ini sedang hari Arafah. Jadi kita kena ikut waktu di Madinah, di Mekah. Jadi kalau ketika sekarang mereka sedang wukuf macam hari ini, jadi hari inilah hari Arafah. Ini satu pandangan ulama. Tetapi jumhur ulama dan yang pandangan yang rajih dan fatwa di negara kita mengambil kira bahawa kita mengikut masa di setempat. Jadi kalau walaupun hari ini sebenarnya dah wukuf di Arafah di Mekah, boleh tengok dalam TV dan sebagainya live, tetapi kalau ikutkan hari ini baru 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Jadi esok baru hari Arafah yang untuk kita boleh ikut waktu, dan begitu juga dengan fadilat berdoanya mengikut waktu, jadi selepas Zuhur dan Maghrib insya-Allah esok. Dalam menghayati keistimewaan hari Arafah ini, bukan saja bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, tetapi bagi mereka yang belum berkesempatan ataupun merindui untuk kembali ke tanah suci Mekah. Jadi signifikannya ini, hari Arafah ini penting dalam kita menyempurnakan ibadah haji. Dalam penyempurnaan ibadah haji itu, seseorang individu itu apakah antara perkara-perkara yang perlu diladeni, disantuni dan diketahui berkenaan kepentingan hari Arafah ini, Ustaz? Kalau mereka yang melaksanakan haji, hari Arafah ni ibrah dia ataupun penghayatan dia. Kalau siapa yang dah pernah pergi haji, saya belum pernah pergi tapi saya tahu sebab saya dah pernah buat umrah. Dia di sana wukuf di Arafah ni sangat panas tau. 40 ke atas darjah Celsius. Dan walaupun disediakan macam kemah dan sebagainya, tapi kadang-kadang sendat, penuh tak sempat dan sebagainya. Jadi ia mengingatkan kita kepada Yaumul Mahsyar nanti. Pada hari akhirat nanti kita akan dikumpulkan, dan mengingatkan kita bahawa setinggi mana pun kita punya jawatan, kita menteri ke, kita CEO ke, tetapi di hari akhirat nanti semua akan sama, semua akan dinilai mengikut amalan masing-masing. Begitu juga bagi mereka yang tidak melaksanakan haji, penghayatan yang sama. Jadi pada hari Arafah esok, dalam kita berdoa itu bukan hanya berdoa, tetapi kita insaf, kita muhasabah, cerita kepada Allah dan masalah-masalah kita, dan kita ingin mengubah diri kita menjadi insan yang lebih bertakwa, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ibadah haji mengajar tuntutan kepada manusiawi bahawasanya kita kembali kepada fitrah. Manusia itu diciptakan sehelai sepinggang dan kembali juga kepada sehelai sepinggang menemui Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya. Jadi dalam perihal kita melihat barakah, keberkatan dan juga pengajaran daripada menunaikan rukun Islam kelima ini, amat penting untuk kita kembali suhud dan kembali kepada fitrah manusia. Jadi apa mungkin peristiwa-peristiwa dan juga keperluan dalam menunaikan haji ini kembali mengajar kita sebagai fitrah manusia, Ustaz. Sebagai peristiwa-peristiwa yang di mana kita ni sebagai insan kan, kita datang di muka bumi ini seperti yang disebutkan Ismail tadi, dari tidak ada apa-apa dan kita akan kembali tidak ada apa-apa. Jadi itu perkara yang kita perlu ingatlah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di mana segala apa yang kita ada hari ini, duit, harta, keluarga ataupun rakan-rakan, itu hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath, kan? Matinya anak Adam semuanya akan tak ada, habis. Melainkan 3 perkara aja. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa anak yang soleh. Jadi sebenarnya hari Arafah ni kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat balik. Kadang-kadang life kita ni banyak penuh dengan kesusahan, kan, kepayahan. Antara sebabnya adalah mungkin kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud jauh daripada Allah? Adalah ia bermaksud kita jauh daripada protection dan
rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di dalam rahmat Allah sahaja adanya ketenangan, adanya kebahagiaan. Insya-Allah. Seketika tadi Ustaz menyebut berkenaan tentang surah Al-Maidah, surah terakhir diperturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Gunung Arafah juga merupakan lokasi di mana tahun-tahun terakhir, khutbah terakhir disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam khutbah itu juga turut disampaikan berkenaan kesempurnaan ayat-ayat suci Al-Quran yang turut diperturunkan di lokasi tersebut. Jadi dalam kita melihat kepada bukan sahaja peristiwa itu, tetapi lokasi itu juga penting menandakan tahun-tahun terakhir bagi penghidupan baginda Rasulullah SAW. Ustaz. Ya, betul. Dia ketika di Padang Arafah itu, Gunung Arafah itulah khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, di mana banyak pesanan yang diberikan. Kan? Antaranya adalah untuk kita meninggalkan perkara yang haram, kan, melaksanakan perkara yang halal. Hari ini perkara yang haram tu dah banyak sangat. Dia macam berkumpul, akhir zaman ni berkumpul segala dosa-dosa umat dulu. Dengan LGBT-nya, dengan kita pun risau melihat umat kita pada hari ini. Saya pun risau anak-anak kita. Kebejatan sosial dengan apa dia ni, maaf saya sebutkan, kecurangan, integriti macam sama. Jadi kita umat Islam, we have to do something. Kita yang mempunyai kefahaman, kita perlu melakukan. Walaupun kita tak mampu nak buat yang besar-besar, tapi sekurang-kurangnya setiap individu daripada kalangan kita, saya, Ismail dan sebagainya, melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim, sampaikan dakwah, islah, kan, berikan teguran dan sebagainya, sebarkan kebaikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Bersempena Hari Raya Aidiladha ataupun disebut sebagai Hari Raya Korban, memperingati peristiwa korban Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Alhamdulillah, jadi umat Islam dituntut dalam yang berkemampuan untuk menyempurnakan ibadah korban tersebut. Jadi sudah pasti Ustaz juga banyak meladeni dan menyantuni mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban. Jadi tuntutan ibadah korban bersempena bukan sahaja bagi mereka yang menunaikan kewajipan rukun Islam itu, tetapi juga untuk ibadah korban pada kali ini, apa yang boleh kita kongsikan, Ustaz? Ya. Jadi ibadah korban ni memang satu tuntutan yang besar, di mana kita sangat digalakkan untuk berkorban. Walau ialah mengikut kemampuan masing-masing lah. Tetapi apa penghayatan pada 10 hari pertama dan termasuk pada hari hari 10 Zulhijjah nanti, ibadah korban adalah tentang pengorbanan itu sendiri. Di mana dalam kita nak mencapai, sebagai contoh hari ini kita nak mencapai masyarakat madani. Ia bukan satu, ia perlulah dibayar dengan harga yang juga mahal. Iaitu banyak perubahan, islah-islah yang seperti yang disebutkan oleh Perdana Menteri kita, kan, in uridu illal islah mastata'an, kita perlukan islah. Jadi pasti perjalanan nak menuju ke arah kejayaan itu bukannya senang, perlukan pengorbanan. Jadi ini sebagai satu simbolik juga. Memang sebab harga korban tu tidak murah, kan, kadang ada yang 800 dan sebagainya. Tetapi kalau jiwa kita adalah sudah bersedia untuk berkorban demi agama Islam, berapa jumlah sekalipun, selagi tidak mengganggu hak-hak yang lain di bawah tanggungan kita, kita korbankan. Dan kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ganti balik rezeki. Seperti dalam sebuah hadis, kan, ada hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Allah kata ni, maknanya wahai anak Adam, berinfaklah. Maknanya tak kisahlah korban ke apa, sedekah sekalipun, aku akan bayar balik. Jangan risau. Macam seolah-olah, kan, kita dengan mak ayah kita dan sebagainya, kita sedekah, ayah kita kata tak apa, nanti ayah bayar balik. Mesti kita yakin, kan? Tetapi yang kata ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya Allah akan bayar balik, Allah akan bagi lebih lagi daripada yang kita sangkakan, insya-Allah. Insya-Allah. Sama-sama kita doakan bagi sahabat-sahabat dan juga saudara mara yang menunaikan wukuf di Arafah pada hari ini. Insya-Allah kita doakan agar dapat disempurnakan segala-galanya. Terima kasih Ustaz Sulaiman bersama dengan kami pada hari ini, insya-Allah. Dan juga untuk mereka yang akan menyambut Raya Aidiladha pada hari Khamis ini, insya-Allah semoga selamat sampai ke kampung halaman dalam perjalanan. Terima kasih bersama kami. Kita nak berehat seketika dan kita akan